Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Hai orang yang bodoh, pelajarilah ilmu pengetahuan itu kerana wajah Allah, yakni redha Allah. Kemudian amalkannya, kerana dia, yakni ilmu pengetahuan, akan memperbaiki perjalananmu. Ingatlah bahawa ilmu itu menghidupkanmu dan jahil pula mematikanmu. Penuntut yang benar, apabila selesai dari mempelajari ilmu yang dapat dia berkongsi dengan lain, dia pun memasukkan dirinya ke dalam ilmu yang khusus, iaitu ilmu hati dan kebatinan. Bila ilmu ini telah teguh di hatinya, menjadilah dia sultan agama Allah Azza wa Jalla. Dia boleh menyuruh dan melarang, memberi dan menahan dengan keizinan pemberian, dengan keizinan pemberi kesultanan itu. Dia menjadi sultan ke atas manusia. Dia menyuruh dengan perintah Allah dan melarang dengan perintah Allah. Dia mengambil dari mereka juga dengan perintah Allah dan memberi mereka juga dengan perintah Allah. Maka jadilah dia dengan manusia, dengan hukum dan dengan Tuhan itu dengan ilmu. Hukum itu adalah penjaga pintu, sedang ilmu pula adalah pengiring dalam rumah. Tegasnya hukum itu umum dan ilmu itu khusus. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, selepas kita membicarakan dalam majlis 45 tentang penting untuk kita meletakkan kepercayaan kepada Allah, kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengetahui kelemahan makhluk yang sama seperti kita, dan juga senantiasa kita menyuburkan ingatan kita kepada Allah, mengatasi ingatan kita pada selain daripadanya, dan sentiasa tenang dan gembira dengan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bahawa harta itu tidak lain melainkan alat, bukanlah matlamat. Alat untuk membantu kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik, semua ini, kepahaman ini tidak kita mampu perolehi melainkan dengan kita menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Seorang bila mana lahir di dunia, Allah lahirkan dia dalam keadaan bodoh dan jahil. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi akhraja min buyuti ummahatikum, Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan dia Allah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui apa-apa, yakni bodoh. Bahkan ketika mana Allah menyebut tentang sifat kebiasaan manusia, sifat kebiasaan manusia itu ada dua. Yang pertama ialah kejahilan atau bodoh. Yang kedua, cenderung melakukan kezaliman. Cenderung. Sebab oleh kerana mereka ingin survival diri mereka, ingin menjaga diri mereka, maka mereka akan menganiaya siapa pun yang berada di sekeliling mereka. Maka ini kecenderungan manusia. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah,
ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajar. Kan tidak ada pun yang dilahirkan dalam keadaan alim. Tidak ada orang berkata, saya daripada dalam perut, saya dah diajar oleh Allah. Melainkan dia pun bohong. Ada kata, saya duduk dalam perut ni sama macam Imam Syafi'i 12 tahun dah 12 bulan. Setahun. Macam Imam Syafi'i, di dalam perut tu dah banyak benda saya belajar. Ini kata-kata orang yang amat jahil tentang hakikat dirinya sendiri. Kerana bermula manusia ini bodoh. Kalau dia daripada dalam perut sudah diajar, dia keluar tu terus boleh makan sendiri. Atau terus boleh berjalan, boleh berlari. Sebab dalam perut dah diajar. Maka Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa manusia ni jahil. Sebab itu kalau bayi ni dilahirkan dan dibiarkan membesar begitu, maka dia akan menjadi bodoh. Rasulullah meletakkan tanggungjawab pelajaran itu kepada ibu ayah. Sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu al fitrah, fa abawahu yuwahidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Setiap anak itu lahir dalam keadaan suci bersih, yakni daripada sebarang pengaruh. Maka kedua ibu bapa lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi. Berarti anak-anak ini lahir dalam keadaan bodoh dan perlu dibentuk dan diajar. Dan Islam menyuruh kita senantiasa mengajar dan mendidik anak-anak kita. Bermula diperdengarkan lafaz azan di telinga kanannya dan iqamah di telinga kirinya, dan membawanya bertemu orang alim untuk ditahnikan, sebagai satu pengisyaran tentang hubungan anak ini mula dia dengan orang alim, dengan orang soleh. Maka orang alim, orang soleh pun tahnik mulut dia, ambil kurma, makan. Air yang bercampur dengan ilmu di mulutnya, maka dimasukkan ke dalam mulut budak ini. Suatu amalan sunnah dan amalan sunat. Untuk mengajar kita anak ini dari kecil lagi, kita dah dekatkan dia dengan siapa? Dengan alim ulama. Untuk mereka melihat hubungan yang begitu erat dan rapat. Dan disunatkan diberi nama. Dan nama ini diberi oleh alim ulama atau dipersahkan oleh alim ulama. Pak Imam, ustaz-ustaz kita yang beri nama sebagai satu doa. Atau kita beri nama pada anak kita dan minta suatu pengakuan atau pengiktirafan. Saya letak nama sekian-sekian. Saya kata bagus, nama yang baik. Maka semua ini menunjukkan hubungan kait kita dengan para alim ulama. Bukan tempat yang paling mulia atas muka bumi ini ialah majlis ilmu. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, alaikum bimajalisil ilm, fa innaha afdalu buq'atin fil ard. Hendaklah kamu melazimi majlis ilmu, kata Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kerana dia ialah semulia-mulia bumi atas muka bumi ini. Semulia-mulia tempat. Kata beliau lagi, seorang keluar dari rumah bawa dosa banyak, seperti gunung Tihamah. Duduk dalam majlis ilmu, maka datang penyesalan, takut dan taubat. Maka dia keluar daripada majlis ilmu, sudah diampunkan dosanya. Kerana itu, majlis ilmu ini menjadikan kita senantiasa ingin insaf dan ingin jadi baik. Bukan sepanjang perjalanan kita keluar untuk berada dalam majlis ilmu itu, kita diberkati. Berada pada jannah Allah. Seorang ulama yang terkenal, yang bernama Imam As-Samarqandi, ataupun nama sebenarnya ialah Nasruddin bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Beliau menyebut tentang 7 kelebihan atau karamat kemuliaan majlis ilmu. Kata beliau, seorang kalau dia jumpa orang alim dan diduduk bersamanya, walaupun dia tak faham dan tak hafal ilmunya, dia jumpa orang alim, kemudian duduk orang alim, walaupun tok guru ni mengajar, dia tak faham sangat, dia tak mampu faham dengan sempurna atau sebagainya, melainkan dia tetap mendapat 7 kelebihan. Yang pertama, kata Imam Samarqandi, dia mendapat kelebihan orang yang menuntut ilmu. Kita tahu orang-orang menuntut ilmu kelebihannya banyak, pahalanya,
dan segala kemuliaan-kemuliaan yang maklum bagi setiap para penuntut ilmu. Yang kedua, sepanjang dia berada dalam majlis ilmu, dia terselamat daripada melakukan dosa dan kesalahan. Kita duduk setengah jam dalam majlis ilmu, maknanya setengah jam tu kita tak buat dosa. Bukankah sebahagian masa kita direhatkan daripada dosa? Duduk sejam, duduk 2 jam, lagilah. Kana mahbusan anil dhunubi wal khata'. Dia terpelihara daripada dosa dan salah. Dan yang ketiga ialah, dia keluar daripada rumah dia dengan niat menuntut ilmu tadi, Allah dah curahkan rahmat pada dia. Ini disebut dalam hadis, man kharaja liyatlubal ilma fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu, dia berada pada jalan Allah sehinggalah dia pulang. Artinya kalaulah dia mati, disebut sebagai mati syahid fi sabilillah. Mendapat kemuliaan fi sabilillah. Keluar dari rumah lagi. Kita datang, solat subuh, kita nak dengar kuliah subuh. Sepanjang perjalanan Allah Ta'ala berkati kita. Dan yang keempat, ialah bila kita duduk pula dalam majlis ilmu, maka turun segala keberkatan pula. Kerana padanya kita menyebut Allah, padanya kita menyebut perkara-perkara yang menjadikan kita senantiasa sedar akan matlamat, tujuan kehidupan kita. Dan kita telah menjadikan masa kita masa yang diberkati. Dan yang kelima, kata ulama, lagi mana dia duduk dengar majlis ilmu, kebaikannya terus dicatat oleh malaikat. Catat. Kita duduk selagi mana kita duduk. Madama mustami'an, tuktab lahul hasanah. Lagi mana dia dengar majlis ilmu, setiap kali dia dengar itu, kan Allah sebut dalam Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu perkataan pun yang dilafazkan, melainkan ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Dan demikian, tiada satu perkataan pun yang dia dengar, maka melainkan ditulis oleh raqib dan atid. Dia dengar yang baik-baik, maka raqib pun tulis yang baik-baik. Dia dengar yang tak baik, maka dia akan ditulis benda tak baik. Maka bayangkan kita setengah jam dengar benda baik, dengar benda yang bertakwa, yang menjadikan kita bertakwa, dengar yang menjadikan kita ingat Allah, yang kita tahu dunia ni apa, akhirat ni apa, kehidupan ni apa. Semua dicatat. Setiap patah perkataan yang kita dengar. Sebagaimana setiap patah perkataan kita bertutur. Maka untunglah kita duduk dalam majlis alim ulama yang sebut qala Allah, qala Rasul. Dan menyebut kisah-kisah orang soleh. Menyebut nasihat-nasihat yang baik. Dalam perkataannya tidak ada yang tidak baik. Maka bayangkan banyak mana kita dapat setiap kalimah yang kita dengar, tuan catat balik. Dan yang keenam, malaikat bersama dengannya hampakan sayap, redha dengan apa yang dilakukannya. Disebut dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, wa annal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna. Sesungguhnya malaikat menghampakan sayap atas seluruh penuntut ilmu kerana suka dengan apa yang mereka buat. Dan malaikat hampau sayap pada kita sepanjang kita duduk dalam majlis ilmu. Kakak ini satu kelebihan. Malaikat yang hampau sayap ini mendoakan keampunan pada kita. Kita selalu jumpa orang alim, orang soleh minta doakan kita. Ini malaikat doakan kita. Kita tak payah suruh pun malaikat doakan bila kita duduk dalam majlis ilmu. Malaikat kata, Allah ampunkan hamba-Mu ini, ampunkan dia. Bukan hampau sayap saya saja, melainkan menunjukkan redha malaikat. Malaikat bila redha pada seorang hamba Allah, maka dia mendoakan keampunan. Setiap kali malaikat tu redha pada setiap hamba Allah, dia akan doakan keampunan. Tuan-tuan, doa keampunan ini adalah doa yang besar, kemuliaannya. Dan yang ketujuh, setiap langkah kaki kita pergi menuntut ilmu, Allah ampun dosa. Setiap langkah Allah beri pahala. Setiap langkah Allah angkat darjat. Kita kan ada dalam Samsung ke, dalam iPhone ke, dia catat langkah kita berjalan. Kita ke mana-mana. Kita kan banyak menapak nak kerja 10,000 tapak, nak sihat tubuh badan. Keliling padang, keliling bangunan, keliling taman. Oh, dah dapat 1,000 tapak. Tapi nilai tapak tu nilainya apa? Rasa sihat. Sedikit rasa sihat lah. Tapi kita lupa tapak yang paling mulia yang kita angkat, yang kita letakkan kembali. Tapak ketika mana kita datang untuk menuntut ilmu.
Jadi kalau orang tu daripada rumah dia ke masjid, katakan kalau dia cek tu 1,000 tapak, maka dia jalan. Dia dapat dua-dua. Yang dia kata nak sihat tu dapat. Yang kelebihan ni dapat. Tapi kalau kata Ustaz, saya tak menampak, saya pakai pusingan roda ni, naik kereta. Tuan-tuan, yang dimaksudkan tapak kerana kebiasaan, jarak itu diukur dengan tapak kaki. Kalau tuan-tuan naik kereta pun benda sama. Kita tak katalah kira pusingan tayar, dia tetap dengan kiraan tapak. Kerana itu kebiasaan, jarak. Macam kita kira kilometer, berapa kilometer sini, 1 kilometer, 2 kilometer. Macam mana pun tuan-tuan buat kereta ke, buat basikal ke, dia jarak dia 5 km. Kejauhnya macam tu. Maka nilai tempat kita dengan madrasah ilmu, imam kita jalan kaki, imam kita naik basikal, kita naik kereta. Kerana semua itu ada kelebihan masing-masing. Tapi nilai tapaknya sama. Menapak kita, maka kita dapat pahala yang banyak. Kan tapak di sini memberi maksud jarak. Bukan maksudnya kalau macam tu tak payah pakai kereta. Kita jalan kaki je. Kita menapak je. Jadi pergi solat Jumaat menapak. Pergi majlis ilmu menapak. Tak payah beli-beli kereta ni. Kurang pahala kita rupanya selama ni. Rupanya saya pergi majlis ilmu tak dapat pahala. Sebab apa? Naik kereta. Naik motor. Tuan-tuan, Islam tak bicara seumpama itu. Dan kadang-kadang para sahabat yang menaiki unta, yang menaiki kaldai, yang menaiki kuda majlis ilmu, Nabi tak kata jalan kaki rugi, tak menapak tu tak ada. Maksud menapak di sinilah jarak. Siap jarak yang kita lalui, maka Allah beri keampunan, Allah beri pahala, Allah angkat darjat, tambah lagi kebaikan kita. Ini 7 asas ilmu orang yang datang untuk ilmu walaupun tak hafal ilmu. Kita duduk, berhenti, berada dengan orang alim kita, orang saleh kita. Ialah ilmu ni tak semua boleh kita ilmam ataupun kita katakan menguasainya. Maka ada setengah jam cakap, boleh dah 1-2 minit. Kadang-kadang boleh rasa gini, kita boleh cakap, macam mana majlis ilmu? Seronok. Dia cakap apa? Tak tahu dia cakap, tapi seronok lah, seronok. Rasalah insaf. Tapi apa, mungkin kita tak boleh nak hadam. Tapi kita ada rasa nak insaf. Kita ada rasa nak baik. Kita ada rasa semangat untuk buat baik. Ia berlaku perubahan diri walau kita tak hafal benda tu. Ya, ada orang kalau datang majlis ilmu, dia akan ingat semua. Seorang ulama namanya Abu Yusuf. Dan satu majlis ilmu, Imam Abu Hanifah mengajar, dibaca hampir 51 hadis. Maka Abu Yusuf ni dia orang miskin. Nak beli buku pun tak ada duit. Dia duduk, dia menghafal semua hadis tu. Lalu Imam Abu Hanifah tengok, pelik orang ni, bijak budak ni. Dia boleh mengulang balik semua yang Imam Abu Hanifah ajar. Akhirnya Imam Abu Hanifah mengambilnya sebagai anak angkat. Dan ditaja belajar. Dia beri makan, minum dan sebagainya. Yang menyebabkan Abu Yusuf terhutang budi besar dengan gurunya, bukan dia sudut ilmu sahaja, tapi mencukupkan keperluan. Sebab itu bila dia jadi alim negara, dia sebagai sumbangan pada gurunya, dia menyebarkan mazhab gurunya. Maka tersebar mazhab Abu Hanifah melalui Abu Yusuf, mazhab Hanafi. Tapi cerita ada orang yang Masya Allah, dia menghadam semua ilmu. Ada orang duduk, memang tak tahu, tak banyak apa. Hadis pun sekerat-sekerat. Dia macam tak berapa dapat, tetapi dia dapat perubahan. Kau tanya kenapa? Lah saya nak berhenti dah buat jahat. Itulah perubahan dia. Saya rasa lepas ni saya nak jadi baik. Ustaz tu cakap apa? Tak tahu cakap apa, tapi saya rasa nak jadi baik. Dia dapat perubahan. Sebab itu dari sudut cara kita mendapat ilmu berbeza setiap orang. Umpama kita lah umpama tanah waktu menerima hujan. Ada tanah bila terima hujan terus subur, tumbuh macam-macam pokok. Ada yang cuma boleh menakungkan air. Boleh takung air tapi pokok tak tumbuh. Jadi bolehlah orang lain ambil air tu. Ini sifat kita. Yang penting tuan-tuan sekalian, duduk kita dalam majlis ilmu. Dan kata beliau lagi, dan lepas dia dapat 7 kebaikan, ditambah lagi oleh Allah dengan 6 kebaikan lain. Yang pertama, kata Imam Samarqandi, Allah akan menjadikan dia lepas ini lebih suka majlis ilmu. Sebab itu tuan-tuan, kita kalau suka majlis ilmu, ini tanda kemuliaan yang Allah beri pada kita. Bukan kita yang suka, Allah memuliakan kita dengan jadikan kita suka.
Kata beliau, yukrimuhu bihubbu syuhudi majlisil ilm. Allah memuliakan seorang dek kerana dia duduk dalam majlis ilmu. Allah muliakan dia. Allah tambahkan lagi dia kecintaan, kerinduan dia pada majlis ilmu. Rupanya kalau kita datang cinta, rindu pada majlis ilmu, itu anugerah Allah. Maknanya Allah Ta'ala ni sedang cana kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang beri perhatian khusus pada kita. Kerana Allah Ta'ala bila dia beri perhatian khusus pada hambanya, dia jadikan hambanya cinta untuk buat baik. Sebab tu kita doa pada Allah, biar Allah sentiasa ilhamkan kita, kuatkan kita untuk buat baik. Dan doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, Allahumma inni as'aluka fa'lal khairat. Ya Allah, aku mohon padamu kemuliaan untuk melakukan kebaikan. Sebab seorang bila mana melakukan kebaikan, dia sedang dimuliakan oleh Allah. Dan seorang bila mana dia melakukan maksiat, dia sedang dihina oleh Allah. Allah sedang menghina dia. Disebut dalam hadis, bila Allah Ta'ala sayang seorang hamba, maka Allah jadikan dia yasta'miluhu, menjadikan dia cenderung untuk buat baik, kemudian Allah matikan ketika itu. Bayangkan bila Allah sayang seorang hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan dia suka buat baik, kemudian Allah mati dia kat situ. Maka jadilah dia husnul khatimah. Yang kedua, enam kemuliaan yang berikutnya, siapa pun yang ikut dia dalam majlis ilmu, maka dia mendapat pahala orang yang ikut dia tanpa berkurangan sedikit pun. Kita tuan-tuan bila pergi majlis ilmu, kita pun cenderung nak ajak orang. Ajak orang ni, ajak orang tu. Macam kita pergi kedai makan lah. Bila kedai makan tu sedap, kita pun cenderung nak ajak orang. Jom man, kita pergi ni, kedai makan ni lagi sedap. Jom Ali, jom Abu. Kita kan akan suka ajak orang bila satu tempat tu terbukti bagus. Maka kita untuk ilmu, akhirnya kita pun ajak. Ajaklah ayah datang. Ajaklah ayah tua. Ajaklah anak. Ajaklah bini datang. Ajaklah ni datang. Kita mendapat pahalanya tanpa berkurang sedikit pun. Maknanya kita dapat double. Macam orang main downline, upline. Bila Allah jadikan kita sayang majlis ilmu, kita cenderung untuk ajak orang lain. Maka orang yang kita ajak, kita dapat pahala dia tanpa kurang sedikit pun. Yang ketiga, kata ulama', kalau dalam majlis ilmu itu ada seorang yang diampunkan oleh Allah, maka orang ini akan memberi syafaat pada semua. Sebab tu tuan-tuan, bila kita duduk majlis ilmu, kalangan kita ada yang lebih ikhlas pada yang lain. Mungkin bukan untuk gurunya, tapi anak muridnya. Mungkin yang bukanlah otainya, yang barunya. Dan ya, kita tak tahu siapa yang bila duduk dalam majlis ilmu dan majlis yang baik ini, Allah beri dia keampunan. Sebab ikhlas dia atau bersungguh dia untuk berubah, maka dia itu Allah beri keampunan. Sebagaimana kata-kata Umar Al-Khattab. Bila Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan seorang keluar dari rumah bawa dosa besar seperti gunung Tihamah, tapi bila duduk dalam majlis ilmu, dia mula rasa takut dan dia nak bertaubat, maka Allah ampun masa tu juga. Allah ampun dia masa tu juga. Maka sebab dia diampunkan oleh Allah, dia penyebab kita mendapat syafaat. Sebab orang yang tak diampunkan oleh Allah, dia tak dapat beri syafaat. Yang diampunkan saja boleh beri syafaat. Maka sahabat-sahabat dalam majlis ilmu kita berharap di kalangan mereka akan beri syafaat pada kita. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita kerap pergi, selalu pergi, banyak majlis ilmu, kita mengenali ramai sahabat-sahabat kuliah kita. Mudah-mudahan mereka salah seorangnya penyebab kita diampunkan. Dan bila mana kita pula diampunkan, kita pula akan minta orang lain juga diampunkan oleh Allah. Maka demikian tasalsul episod-episod syafaat yang berlaku kepada hamba-hamba yang beriman. Dan yang keempat, kata ulama', hatinya mula dingin dengan majlis maksiat. Bila kita biasa duduk majlis ilmu, tuan-tuan sekalian, kita mula macam dingin dengan majlis maksiat. Sebab itu lawan pada majlis maksiat ialah majlis ilmu. Kalau kita tengok seorang itu cenderung dalam majlis ilmu, berarti dia takkan cenderung majlis maksiat. Seorang yang cenderung majlis maksiat, dia takkan suka majlis ilmu. Sebab majlis yang mana dia akan ditegur ialah majlis ilmu. Sebab itu tuan-tuan, antara hiburan dan ilmu, dia bertentangan. Seorang suka ilmu, dia tak akan suka berhibur. Seorang suka berhibur, dia tak akan suka ilmu. Sebab itu hati-hati pelakon-pelakon. Bila dia mula minat ilmu, dia mula kurangkan
masa dalam berkarya dia, dalam berkarier dia. Akhirnya berhenti dia berlakon. Berhenti dia menyanyi. Kurang menyanyi sikit. Tukar lagu. Kenapa? Dia dah dapat kelazatan ilmu. Contoh kenalkan ramai artis, ramai pelakon. Dulu berlakon, kau-kau punya dapat dinobatkan pelakon terbaik wanita dan sekian. Bila di satu dia minat majlis ilmu, dia duduk majlis ilmu, dia berhenti, dia berhijab, dia bertudung, maka dia pun tenggelam dalam dunia artis tadi. Dah tak ada dia. Lihat bagaimana proses berlaku. Bukan seorang kita kenal artis, bukan seorang kita kenal selebriti. Yang bila mana dia mula minat ilmu, dia berubah drastik. Berubah kehidupan dia. Menunjukkan majlis-majlis maksiat, dia tak boleh dihimpunkan dengan majlis ketaatan, melainkan dia akan memisahkannya. Sebab itu tuan-tuan, bila makin banyak kita duduk majlis ilmu, makin dingin kita dengan majlis-majlis maksiat. Dulu karaoke tak lepas. Asal nampak mic nak karaoke. Dah duduk majlis ilmu dah kurang sikit. Kau tengok mic pun nak azan, nak iqamah je dia. Dah kurang, tak berapa. Jadi tawar. You breathe. Jadi dingin. Dingin tak asal apa-apa. Dulu memang ni keseronokan. Ini keutamaan. Biarlah orang kutuk kita suara tak sedap pun. Orang kata katok lah apa. Dulu nyanyi juga. Kadang-kadang kita pergi kedai makan. Saya pergi satu kedai makan. Kawan ajak pergilah makan ikan bakar sikit. Ujung sana ada tempat jual ikan bakar juga, tapi dia ada karaoke. Yang sini tak ada karaoke. Ada. Ni geng-geng tua nyanyi. Oh, tua. Dia ingat suara dia sedap. Dia nyanyi. Kita je tak selera makan ikan bakar. Tak sedapnya suara dia. Ikan bakar yang sedap tu dia tak sedap juga. Tempias dia. Tapi dia tetap bangga nyanyi lagi. Sampai habis lagu, sambung lagi lagu. Orang kutuk ke apa, dia tetap. Tengok. Tengok orang ni tuan-tuan sekalian. Dia rasa tak malu apa-apa ketika mana dia buat maksiat. Atau buat satu benda yang menyalahi usia dia. Usia dia tu patut baca Yasin. Kalau dia tak boleh baca, kita tolong baca kepada dia. Usia dia. Orang ni bila dia mula minat ilmu, maka dia baru nampak aibnya waktu saya buat benda-benda munkar ni. Aib. Dulu, waktu dia tak ada ilmu, dia buat benda munkar, dia bangga. Cuba tegur dia. Bertumbuk. Dia bangga. Walau suara dia pun tahu suara tak sedap, dia tetap rasa sedap. Sedap tu dia apa? Dia nyanyi kuat-kuat. Dia kalau nyanyi seorang-seorang bilik air, kita pun tak marah. Itu dia nak hiburkan diri dia. Dia nyanyi kuat, mana dia cuba hiburkan kita. Kalau nak hiburkan kita, kalau level dia tak sampai nak hiburkan kita, baik diam. Kenapa? Orang akan membenci dia, orang akan melaknat dia. Mengganggu. Tapi saya nak beritahu macam mana ahli maksiat bila buat maksiat, dia tak malu. Tapi bila dia mula belajar, dia mula malu apa yang dia buat. Dia mula rasa, Allah, kenapalah aku buat benda macam ni. Maka malu dia bertambah. Malu dia dengan Allah pertama dan malu dia dengan manusia. Sebab itu dia boleh berubah dengan cepat. Dan kelebihan majlis ilmu ini juga kata ulama, dia termasuk di kalangan orang-orang soleh. Kalau dia tak soleh pun di kalangan orang nak soleh. Sebab tak ada orang masuk majlis ilmu sebab nak jadi jahat. Gimana bang? Saya nak jadi jahat. Pergi mana? Pergi majlis ilmu lah, biar makin jahat. Tak ada orang pergi majlis ilmu nak jadi makin jahat, melainkan dia nak jadi makin baik. Maka bila dia duduk majlis ilmu, dia termasuk di kalangan orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang soleh. Contoh kita seronok duduk di tempat-tempat orang yang baik dan orang yang nak jadi baik. Kita kalau nak berkawan, berkawanlah dengan orang baik satu, dan orang yang nak jadi baik. Walau dia belum baik, tapi dia nak jadi baik. Melainkan kita diselamatkan sentiasa oleh Allah. Jangan berkawan dengan orang jahat dan orang yang nak jadi jahat. Oh, jangan. Sebab niatnya tadi boleh merosakkan kita. Kita kawan dengan orang baik dan orang yang nak jadi baik, walau dia belum baik. Mungkin dia masih lagi rasuah, mungkin dia masih lagi terlibat dengan riba, dia masih sekian-sekian, tapi dia memang nak jadi baik. Dia perlukan masa. Maka kita nak kawan dengan dia. Kita suka berkawan dengan orang baik satu, dan orang yang nak jadi baik. Walaupun saya katakan dia ni banyak maksiat dan kemungkaran, selagi mana dia nak jadi baik, kita berkawan dia banyak kebaikan. Akhirnya dia boleh tanggalkan satu persatu. Tangga. Seorang misalnya kalau kita berkawan dengan perompak,
Kalau perompak yang memang nak merompak, maka habis kita. Tapi kalau kita kawan perompak yang nak berhenti merompak, maka bagus kita. Bukankah kita tengok orang yang isap dadah sebagai contoh. Bila orang isap dadah ni, dia nak berhenti dadah, dia pun masuk pusat pemulihan. Serenti atau sebagainya. Ngasih lah atau sebagainya. Dia masih lagi isap dadah. Dan dia duduk situ pun masih diberi dadah dengan kuantiti tertentu. Tapi dia tetap dianggap mulia sebab dia nak berhenti dadah. Yang mengajar dia tetap mulia. Saya mengajar orang yang terlibat dengan dadah ni. Yang nak berhenti. Orang tu pun dianggap mulia sebab dia sedang menginsafkan orang. Jadi tuan-tuan, sama ada kita kawan orang soleh ataupun kawan orang yang nak jadi soleh. Walaupun dia belum jadi soleh. Tapi dia memang selalu nak jadi soleh. Nak jadi baik. Jadi kita bila menuntut ilmu, kita termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Dan akhir sekali, kemuliaan yang keenam, lepas kita sebut tentang 7 kemuliaan, ialah dia melaksanakan perintah Allah. Dan memang Allah perintah kita belajar. Bila Allah menyebut ikra, baca, itu ialah perintah belajar. Belajar. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan Tuhan kamu yang menciptakan. Carilah ilmu. Belajarlah. Ilmu-ilmu yang penyebab kamu mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, Kunu rabbaniyyin bima kuntum ta'lamuna min Kunu rabbaniyyin bima kuntum ta'lamuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu hamba-hamba yang rabbaniyin. Bermaksud rabbaniyin yang sentiasa ikhlas, patuh dan taat kepada Allah. Dengan apa yang telah kamu belajar, dengan apa yang telah kamu tahu, dan dengan apa yang telah kamu belajar. Allah menyebut syarat jadi rabbani ialah dia beramal dengan apa yang dia tahu dan dia belajar daripada sumber yang betul. Ini rabbaniyun. Kalau dia belajar daripada sumber salah, dia tak akan jadi rabbaniyun. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut wa bima kuntum tadrusun, dan daripada apa yang kamu belajar. Belajar apa? Daripada kitab yang diturunkan. Kita tuan-tuan belajar juga, tapi sumber tu biar betul. Kalau belajar ilmu makrifat, berlipat-lipat, akhirnya kita tak betul. Berfikir pun tak betul. Kita ada orang-orang yang mendakwa tahu makrifat, tapi cara hidupnya ialah menanggalkan segala syariat. Bukan dia daripada yang pertama dah tak lulus. Tentang bahasa Arab pun dah tak lulus. Macam mana tahu makrifat? Yang Allah boleh ajar siapa dia kan betul. Tapi Allah ada peraturannya. Allah Ta'ala ada peraturannya. Maka ulama meletakkan syarat. Seorang nak jadi ulama, dia mesti menguasai bahasa Arab. Supaya tidak mudah orang-orang bodoh mendakwa mereka ulama. Tidak pakai ngaku ulama mereka. Terutama bila tengok ulama ada kedudukan dalam masyarakat, maka menyamar mereka. Walau para ulama punya syarat yang ketat. Dan syarat untuk jadi ulama bukanlah syarat macam kita tengok letak kopi atas kepala kita mau kata ini ulama besar. Tidak begitu. Para ulama mengetahui syarat-syaratnya. Mengetahui bahasa Arab bukan sekadar basicnya, bukan mendalaminya. Mengetahui hukum hakam bukan secara permukaannya, sathiyah, bukan secara mendalaminya. Dan perkara yang membantu hukum hakam, usul fiqhnya, qawaid fiqhiyahnya, dan semua ilmu-ilmu lain. Supaya saya katakan tak ada orang dengan mudah mendakwa saya ulama. Macam orang nak jadi polis lah. Bila setakat beli baju polis kemudian pakai mengaku polis, kamu belum polis. Polis latihan dia keras. Daripada daftar lagi, pemilihan lagi, dia dah ambil kira tinggi, berat, buka dada, tangan kalau bengkok, belok tak boleh dia polis. Patut tembok penjahat, tembok diri sendiri. Tak tangan bengkok. Tangan kena lurus, dada kena bidang, tinggian mesti cukup, berat dia mesti idea. Dah latihan. Tu baru pemilihan. Lepas tu kena begitu, kena begini ni. Lepas 6 bulan barulah ditauliahkan. Okey, polis. Itu pun tak terus naik pangkat tinggi. Tanpa pangkat. Kosong. Prebek. Barulah naik lance corporal, pangkat 1. Barulah naik corporal. Barulah naik sergeant. Barulah naik sergeant major. Barulah naik SI. Atau kita katakan baru naik sekian-sekian naik pangkat sampailah inspektor, chief inspektor sampai atas. Semuanya dia tak ada dakwa suka-suka. Kalau dia corporal, jangan ngaku sarjan. Nanti kena lempang dia sarjan tu.
Tak berani dia pangkat tu 2, dia tukar lah 3. Ni apa sangat boleh letak sendiri. Upah tukang jahit, tambah lagi. Mau dia kena tampar dan tindakan tata tertib. Mau kena gantung seragam. Tetapi itu polis benda dunia. Ini kan benda akhirat. Bercakap. Mewakili Allah. Dengan hukum hakamnya, Qurannya, hadisnya. Bukan semua orang boleh kata, saya ulama. Oh, itu ulama. Tidak semudah itu. Maka kita tuan-tuan kena tahu. Sumber kita biar betul. Jangan saya katakan duk belajar orang mengarut. Dari awal dah mengarut dah. Tudung pun tak lepas lagi. Tudung pun tak faham lagi. Sembahyang yang wajib tu pun tak faham lagi. Budak tadika dah faham wajib solat. Tapi nak bercakap tentang makrifat dan maqam tertentu. Maka ini kebodohan yang saya katakan Allah jadikan kebodohan itu terlalu terang untuk dilihat oleh semua orang. Orang biasa tahu apa cakap ni bodoh. Apa cakap macam ni jahil. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, majlis ilmu dan sumber ilmu yang betul menguatkan, menghidupkan kita. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Awaman kana mayyita fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha." Apakah sama? Orang yang dahulunya mati, kemudian Allah hidupkan balik. Dan Allah jadikan baginya nur cahaya yang dengannya dia berjalan di kalangan manusia. Apakah sama dia dengan orang-orang yang sentiasa dalam kegelapan dan tidak pernah keluar daripadanya? Maknanya, kita ni tuan-tuan sekalian, memanglah kita hidup. Hidup, kita dilahirkan. Waktu kita dilahirkan ni, kita pun hidup. Hidup zahir, hakikatnya kita mati. Mati sebab mana? Kita tak ada ilmu apa-apa. Maka kata Allah, awaman kana mayyita, tidakkah orang yang dahulunya mati? Fa'ahyaynahu, lalu kami hidupkannya kembali. Waja'alna lahu nura, dengan berikan pada mereka cahaya. Tentang masyarakat jahiliah. Zahir hidup tapi mati. Tak tahu hukum Allah, tak tahu perintah Allah. Berzina, sembah berhala. Maka datang Nabi SAW. Membawa cahaya. Cahaya yang Rasulullah bawa apa? Ilmu. Lalu ubah daripada sembah berhala kepada sembah Allah. Kita kan selalu bercakap, ni ustaz macam mati hidup balik. Dia tu ialah mati hidup balik. Sebab itu kita, kalau dalam mimpi kita mimpi kita mati, kemudian hidup balik, itu bererti agama kita makin baik. Bila tuan-tuan tidur, walaupun tidur dalam kuliah, tiba-tiba mimpi mati. Mimpi mati tu terkejut. Mati tadi. Saya mati Ustaz, kena saya bangkit balik. Itu bermakna awak sedang berlaku perubahan agama awak. Bila orang tu mimpi mati, kemudian dia hidup balik, berarti dia jadi lebih baik agamanya. Dalam Quran Allah menyebut, dahulu kamu mati, kami hidupkan balik dia. Bukan maksud mati yang tak ada nyawa tu. Bila seorang tidak berilmu dan jahil, dia mati sebenarnya. Ini kita sebut tengkorak hidup ini. Berjalan macam mayat hidup. Kita kan selalu kata ayat ni pada penagih dadah. Saat dia ni, saat dadah lama. Macam mayat hidup. Badan dah kurus. Tapi ketahui kita mayat hidup yang sebenarnya ialah orang jahil. Yang tak tahu membezakan hukum hakam dosa pahala. Yang menceroboh segala sempadan Allah. Ini orang-orang yang disebut mayat hidup. Mati dah. Maka bila Allah sayang pada dia, Allah hidupkan dia kembali. Waja'anna lahu nura. Dijadikan kepadanya cahaya yang dia mampu berjalan di kalangan manusia. Tapi orang-orang yang terus jahil, kata Allah, mereka ini terus berada dalam kegelapan, laisa bi khariji minha, tak akan keluar. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, bila Syekh Abdul Qadir kata, ilmu ini pertama belajar kerana Allah. Yang kedua, amal setiap ilmu dalam memperbaiki perjalanan kita menuju Allah. Lalu beliau apa menyebut? Ilmu itu menghidupkan. Mati itu atau jahil itu mematikan. Ini hakikat ilmu. Tetapi bila seorang dapat ilmu sebenar, dia mulai fasa kehidupan yang lebih bermakna. Kalau dia isteri lepas dapat ilmu, ya Allah, lain. Isteri yang ada ilmu ni lain, dia baru tahu. Rupanya kalau cakap kasar dengan suami tak boleh. Angkat suara tak boleh. Tengking-tengking tak boleh. Dulu tengking je. Dulu dia hina je. Lepas dia belajar, dia masuk pasal baru. Isteri solehah. Maka cara dia bercakap dengan suami mula berubah. Suami pun sama. Zaman jahil tu, pantang isteri salah. Hentak atas kepala je. Pantang isteri salah. Dibodohkannya dengan mudah. Depan orang pun dia tak peduli. Bila dia ada ilmu,
dia mula merahmati, menyayangi, dia mula berterima kasih kerana melahirkan anak-anak dia, kerana berkhidmat padanya. Dia mula memaafkan, dia mula menyayangi, dia mula mendoakan dan doanya, ya Allah ampunkan isteriku, ampunkan anak-anakku. Lihat bagaimana dia hidup dengan hidup baru. Kita dulu pemimpin, tak kenal agama, maka kita ikut cara kita. Bila kenal agama, Masya Allah, kita doakan keampunan untuk rakyat kita. Saya jadi YB, saya doakan keampunan untuk semua orang kawasan saya. Ya Allah, ampunkan semua penduduk kampung ini yang aku mewakili mereka. Rahmati mereka, bantu kesusahan mereka. Angkatlah musibah daripada mereka. Ya Allah, jadikan aku sebab untuk membantu mereka. Janganlah aku mengkhianati kepercayaan mereka. Tentang lain orang ni. Pemimpin ini sentiasa memulakan hidupnya dengan doa pada Allah. Mohon dirahmati. Boleh jadi YB yang baik. Tidak jadi YB, dia je senang rakyat susah. Sebelum jadi YB kata nak tolong rakyat yang susah. Bila jadi dia je sebenarnya nak tolong dirinya yang susah. Rakyat macam biasa kekal susah. Dan naik YB yang baru janji pun sama. Kita nak tolong rakyat. Rupanya dia cuma nak tolong dia. Daripada dia tak ada projek, dia ada projek. Daripada tak ada jawatan, dia jawatan. Semua pangkat dapat untuk tolong dia, bukan untuk tolong rakyat. Kalau begitu tuan-tuan lihat, kita dalam kematian. Kita ni jahil. Tapi bila orang ni ada ilmu, dia mula berubah. Benar-benar dia tolong rakyat. Jawatan dia dapat untuk mudahkan rakyat. Harta yang dia dapat untuk meringankan beban rakyat. Masa yang diperolehi untuk dia meluangkan dirinya dengan rakyat. Maka lihat berbeza orang ada ilmu. Umar bin Abdul Aziz. Dulu Umar bin Abdul Aziz. Dia anak orang kaya. Abdul Aziz bin Marwan, raja di Mesir. Raja di Mesir. Dia dua beradik. Abdul Malik bin Marwan, Abdul Aziz bin Marwan. Ni anak Marwan bin Hakam. Dua anak disayangi. Maka ayah dia bagi dua wilayah. Kamu Abdul Aziz merintah dekat Mesir. Dan kawasan yang sekitarnya. Kamu Abdul Malik, kamu perintah di Damsyik, Syam. Dan kawasan sekitarnya. Dua beradik ni tak gaduh. Jaga kawasan masing-masing. Daripada Abdul Aziz, lahir anak namanya Umar. Umar bin Abdul Aziz. Tuan-tuan, dia membesar di istana. Ayah kaya raya. Mewah. Dulu waktu berjalan, kaya melerik, sombong. Tapi tradisi dulu kena belajar. Dia mula belajar dengan beberapa ulama, Sa'id bin Musayyab. Dia mula belajar dengan ramai ulama-ulama yang mula dia terdidik. Mula kemewahan dia tak nampak apa-apa. Dia ni kahwin dengan anak khalifah juga, Fatimah binti Abdul Malik. Pak saudara dia Abdul Malik bin Marwan, raja besar di Damsyik, kerajaan Umayyah. Ada anak perempuan nama Fatimah. Dia berkahwin, lagi kuat dia punya status dia. Kaya anak dia, kaya isteri dia. Tuan-tuan, sewaktu dia mula dapat ilmu yang sebenar, dia berubah. Mula wajahnya pucat. Mula nampak dia cengkung, kurus. Dan isterinya mula redha dengan kehidupan yang sederhana. Bahkan ketika mana isterinya tidak ada lagi kemewahan, melainkan kalung di lehernya. Lalu kata Umar bin Abdul Aziz, kalau kamu sayangkan aku, hantar kalung itu ke Baitul Mal. Walau kalung itu pemberian waktu perkahwinan oleh ayahnya. Tapi Umar bin Abdul tak redha benda tu. Kalau kamu sayang aku, maka dia pun tanggalkan kalung yang berharga mungkin juta kalau kita hari ni lah. Hantar balik ke Baitul Mal untuk menjadi pemilikan rakyat. Sewaktu Umar bin Abdul Aziz wafat, datang adik pada Fatimah. Adik pada Fatimah yang bernama Hisham. Kata, kak nak balik tak kalung kakak? Suami bukan dah meninggal. Ambil balik. Dia tak. Aku tak akan ambil apa yang dah aku berikan. Aku sudah memilih hidup sederhana. Jauh daripada istana. Tuan-tuan lihat, berubah bila dia ada ini. Sebab itu kata ulama, Umar bin Abdul Aziz lebih zuhud daripada Uwais Al-Qarni. Kerana Uwais zuhudnya tak ada harta. Umar zuhudnya dan kadang dia ada harta banyak. Harta banyak, jawatan banyak. Tapi dia tak peduli 1 sen pun benda tu. Dia tak peduli walaupun 1 sen. Dia jauh lebih zuhud daripada Uwais Al-Qarni. Sebab itulah Umar bin Abdul Aziz mujaddid kurung yang pertama.
Tentang kita ada 15 kurung ni sampai kurung ke-15. Tahun 1443. Dia masuk kurung ke-15. Kurung pertama Mujadid yang Allah janjikan keluar setiap 100 tahun. Dimulai oleh Umar bin Abdul Aziz. Dimulai oleh beliau. Lihat bagaimana ilmu tadi mengubah dia. Tentang Fudail bin Iyad, siapa tak kenal perompak, penyamun. Tapi bila dia dapat ilmu, dia berubah. Menjadi orang alim besar. Ibrahim bin Adham, siapa tak kenal dia, Raja Balakh. Raja yang mewah, yang kaya. Kerjanya cuma memburu. Tak ada kerja lain. Main lautan je. Dah duit banyak. Sehingga datang ilmu padanya dan keinsafan. Ditinggalkan istana dia. Menjadi orang kebanyakan. Berubah. Bukan membimbing masyarakat. Tentang cerita orang-orang yang dihidupkan dengan ilmu ini terlalu banyak. Cukup kita melihat sahabat yang melalui zaman jahiliah. Akhirnya berubah menjadi sahabat yang agung, yang hebat. Yang diredai oleh Allah kehidupannya. Menjadi contoh tauladan kita. Bukan kita menamakan diri kita atau anak-anak kita dengan nama para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Inilah dia ilmu. Kemudian kata Syekh. Seorang bila Allah beri dia ilmu, Allah beri dia sultan. Allah beri dia kekuasaan. Dengan kekuasaan tadi dia akan kata halal, haram, dosa, pahala. Menyuruh, mencegah. Ialah yang boleh menyuruh, mencegah ni pada alim ulama'. Sebab dia mencegahnya bukan dengan mulut dan hawa nafsunya. Tapi dengan dalil yang Allah campurkan hati mereka. Pada kerajaan nak buat apa-apa, tanya ulama'. Maka kata boleh? Boleh. Tak boleh? Tak boleh. Ulama'-ulama' ini yang mereka bersumberkan kepada sumber yang benar dalam ilmu. Mereka melarang riba, judi, arak, zina, pergaulan bebas. Semua kemungkaran. Mulut mereka mencegah. Sehingga orang takut mulut mereka. Allah memberikan kepada orang ini sultan kekuasaan. Sehingga bila cerita kisah Imam Nawawi, rahimahullah. Waktu dia berkonflik dengan pemerintah. Dia kata, aku boleh sebut satu kalimah yang dengannya kamu terpecat. Boleh. Kalau kamu terus zalim ambil tanah rakyat. Aku boleh sebut satu kalimah yang dengannya kamu boleh dipecat je khalifah. Dia punya kekuatan. Sebab mereka diberi sultan oleh Allah. Sebab mereka bukan lagi bercakap macam kita cakap. Cakap mereka, dalil belakang mereka, Quran, hadis, ijma', sekian-sekian sumber hukum. Dan mereka takkan berkompromi. Ini haram. Akhirnya terpaksa tuan-tuan makanan-makanan kena ada halal baru boleh makan. Orang kafir nak buka bisnes. Kamu nak bagi makan orang Islam? Boleh. Kamu mesti ada halal. Maka kamu boleh. Tidak kami tentang kamu. Akhirnya mereka terpaksa akur juga dengan sistem halal. Ambil sistem halal. Panggil orang periksa halal. Untuk isyakan makanan mereka halal. Tidak kami akan melawan kamu. Dan kamu cuma sumbat kami dengan makanan yang haram. Siapa yang berjuang? Ini para alim ulama'. Sistem bank riba kita tuan-tuan tahun 70-an. Riba. Dulu orang pinjaman bank riba. Maka orang-orang yang Allah berikan ilmu ini berjuang. Melawan sistem ini. Berceramah, menulis, memberi amaran. Bahkan mereka cuba mendapatkan kuasa untuk menghalang benda ini. Akhirnya sekitar awal 80-an. Mula kita lihat bank Islam ditubuhkan. Terus sistem keislaman ini kuat. Sehingga bank-bank lain akhirnya mereka buat pembankan Islam. Buatlah beberapa kaunter Islam. Terus ditekan, akhirnya mereka terus buat bank Islam. Sebahagian mereka. Akhirnya keluarlah bank, Maybank Islami, CIMB Bank Islami. Keluar Islami belakang tu. Bank Muamalah, bank rakyat. Kemudian para ulama tekan pula tentang insurans haram. Insurans nyawa haram, insurans kedang haram. Mereka bercakap dengan kekuatan yang Allah beri pada mereka. Sebab mereka bercakap dengan hukum yang Allah sebut. Mereka ni tuan-tuan umpama penjaga pintu. Yang boleh benarkan orang masuk dan orang tu jangan masuk. Tuan-tuan tengok orang jadi gak tu. Kuasa dia besar. Sebab sultan yang diberikan padanya, kekuasaan. Dia boleh halang kita masuk. Tuan-tuan nak masuk istana. Ada gak istana tu. Tuan-tuan tak akan boleh lepas dia. Maka tuan-tuan tak akan boleh masuk. Sebab dia melaksanakan tugas dengan perintah sultan. Jangan harap boleh masuk. Kalau diizinkan masuk, baru boleh masuk. Dan bila diizinkan, bukan saja saya diizin sebab kita saudara dia. Kan dia juga mendapat kebenaran sultan. Maka diizinkan. Barulah kita boleh masuk. Sama juga hukum hakam ini. Yang berdiri di pintu hukum hakam ini para ahli ulama. Ahli ilmu. Maka bila dia kata tak boleh, maka jangan kata orang lain kata boleh. Dia akan melawannya.
Dia akan mempertahankan sebab Allah yang beri kekuasaan pada dia. Akhirnya kita tengok sistem perbankan Islam berubah, sistem insurans tukar jadi takaful. Akhirnya muamalah ribawi mula bertukar. Dan kita terus mengharapkan apa yang lebih baik. Tetapi inilah dia ilmu Allah. Dia mengubah masyarakat. Bahkan dia akan mengubah negara. Negara akan berubah dengan ilmu ini. Sebab itu kita lihat satu persatu. Mana-mana benda-benda yang bertentangan dengan Islam, maka dia akan menemui dengan kehancuran dan kegagalan. Islam akan terus naik. Kerana ini ialah agama Allah. Dan inilah kekuatan ilmu yang Allah berikan kepada ahlinya. Oleh sebab itu, walaupun para Nabi SAW sudah wafat, tetapi Allah menggantikan para ulama, menggalas tugas para Nabi. Sentiasa suara mereka menjadi suara yang beracun, yang mampu membunuh orang-orang yang mengingkarinya. Dan sentiasa suara mereka menjadi suara keramat, suara kemuliaan. Inilah dia orang-orang yang Allah beri perintah Allah padanya, larangan Allah padanya. Namun mereka tetap orang-orang yang benar-benar faqih. Ketika mana Nabi SAW ditanya, siapakah orang yang faqih yang sebenar? Rasulullah menyatakan, ala unabbi'ukum bil faqih kullal faqih. Mau tak aku beritahu kepada kamu orang alim sebenar? Sahabat kata, nak lah. Maka jawab Nabi SAW, orang alim sebenar, dia kalau bercakap, manusia tak akan putus asa dengan rahmat Allah. Bila dia mengajar, bila dia bercakap, orang-orang berada di hadapannya tak akan putus asa dengan rahmat Allah. Bila mendengar bicaranya. Dan bila orang ni mendengar bicaranya, tak akan rasa aman daripada azab Allah. Dia tak akan putus asa dalam hidup. Dan dia dalam masa yang sama juga, bimbang-bimbang Allah akan azabkan dia. Dek kerana percakapan faqih yang sebenar ini. Dan mereka yang tidak pernah menjadikan manusia merasa kecewa dengan pertolongan Allah. Dan mereka sentiasa mendekatkan kita kepada Al-Quran. Mereka tak akan biarkan kita jauh daripada Al-Quran. Ini tanda orang tu betul-betul faqih. Kalau kita duduk dalam majlis ilmu faqih, nak tahu betul tak dia ni faqih, dengan percakapannya boleh menjadikan kita takut kepada azab Allah. Dan kita tak putus asa dengan rahmat Allah. Dan menjadikan kita cinta untuk baca Quran lepas. Sebab dia mesti tekan tentang perlu kita baca Quran. Perlu kita tadabbur Al-Quran. Maka ini yang Rasulullah kata, Al-Faqih kullal faqih. Orang bijak dengan segala kebijaksanaan yang Allah berikan kepadanya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita nak terus melazimi majlis ilmu. Kan Nabi SAW juga berkata, ghanimatu majalisi dzik al-jannah. Keuntungan daripada majlis ilmu ialah syurga. Kalau tanya saya dapat apa kalau bersama dengan awak? Kalau kita ikut bos kita, dapatlah sebulan 5,000. Dapatlah bonus, dapatlah sekian. Dan kita dapat apa pula kalau kita melazimi majlis zikir dan majlis ilmu? Nabi beritahu, syurga. Keuntungannya ialah syurga. Dan itu tuan-tuan sekalian kata baginda SAW, li'an aq'uda ma'a qawmin yadhkuruna Allah Ta'ala min ghudwatin ila tulu'i syams ahabu ilayya min an u'tika arba'a riqab. Kata Nabi SAW, duduk dalam majlis ilmu lebih daripada pagi sampai keluar matahari, lebih aku suka daripada membebaskan 4 orang hamba. Tuan-tuan, kita duduk majlis ilmu sampailah keluar matahari, dia lebih baik daripada kita merdekakan hamba 4 orang paling kurang. Ini kelebihan-kelebihan yang menjadikan kita tidak mau keluar daripada majlis ilmu. Yang penting sekali, kita dihidupkan kembali. Dengan majlis ilmu, seolah-olah kita diberikan balik nyawa kita yang sebenar. Hidup kita yang sebenar. Maka sentiasa kita berubah. Setiap hari hidup baru yang kita bentuk daripada ilmu yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam majlis ilmu, mendapat kebaikan dan bersebab kepada kebaikan orang lain. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.